Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni astawdi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Amma ba'du, insyaallah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah. Allah SWT masih lagi bagi nikmat kepada kita yang tidak mampu kita mengira menghitung nikmat Allah SWT. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung surah Al-Muddathir, tadabbur ayat yang ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ على الكافرين غير يسير. Sadaqallahul azim. Ayat yang keempat, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Muddathir, wahai orang yang berselimut, wa thiyabaka fatahhir. Ya, ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabi kita, wa thiyabaka, dan akan pakaian kamu wahai Muhammad, fatahhir, hendaklah kamu bersihkan. Kamu bersihkan pakaian kamu. Penting ke kita ni kena bersih pakaian. Kita ni Islam tuan-tuan semua, agama yang sempurna. Agama yang sempurna, yang lengkap, yang menjaga segala-galanya. Allah SWT ajar kita supaya kita ni kena bersih. Bukan setakat bersih dalam, kena bersih juga luar. Bukan setakat hati sahaja kena bersih, bahkan kita ni kena bersih. Diajar wa thiyabaka fatahhir, dan bersihlah pakaian kamu anin najasati, daripada najis. Ai li'anna taharat taharat thiyabi syartun fi sihhati salati. Kerana bersihnya pakaian tadi syartun, merupakan syarat. Bila kita bersih pakaian kita, itu merupakan satu syarat fi sihhati salati, dalam sahnya semaya. Kalau pakaian tak bersih, maka semaya tak sah. Maka Allah Ta'ala ajar Nabi kita nak semaya, kena pastikan pakaian kamu Muhammad tu kena bersih. La tasihhu illa biha. Tidak sah sembahyang itu kecuali dengan bersihnya pakaian. Wahya al-awla wal ahabbu fi ghairi salah. Itu yang terutamanya ketika semaya. Bila semaya pakaian kita kena bersih. Wal ahabbu fi ghairi salati, dan sunat pada ketika selain daripada semaya.
Selain daripada kita waktu kita semaya, maka sunatnya kita sentiasa bersih. Sentiasa bersih. Kalau kita boleh ajar diri kita bukan setakat pakaian sahaja bersih, bahkan kalau di luar semaya pun kita dia panggil ajar diri kita biar boleh ada semaya semua. Kita ajar sebab kita tidak tahu di mana tempat masa kita nak meninggal. Jadi kalau kita boleh semua ajar diri kita ni biar ada semaya semua, bukan setakat pakaian sahaja bersih. Li'anna al-mu'min tahirun tayyibun. Kerana seorang mukmin itu dia ni seorang yang bersih lagi suci. Orang mukmin ni dia bersih, dia tidak najis. Kok najisnya orang kafir. Orang kafir ni tubuh badan dia tu najis. Kenapa? Kerana dalam keadaan tidak mandi hadas nak bersih warna. Kita orang Islam ni berhadas tak boleh jamak Quran, tak boleh semaya, tak boleh baca Quran. Hok lagi hok kafir lagilah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh pegang Quran itu kecuali orang yang mutahharun, orang yang bersih, iaitu orang Islam. Orang kafir tak boleh pegang Quran. Kenapa tubuh badan mereka itu adalah najis. Maka Islam ni dia ajar sampai tahap tu dah. Allah SWT ajar Nabi kita Muhammad wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur, ayat yang kelima. Warrujza fahjur, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi Muhammad. Benda-benda jahat jangan dekat, bahkan kalau buat sama sekali tak boleh. Kalulah benda tu benda jahat, fahjur, maka kamu hijrah, kamu jangan dekati, jauhilah. Di antara perkara yang nama dia tu segala kejahatan tadi, Allah Ta'ala suruh Nabi kita jauhi, antaranya adalah perkara yang syirik pada Allah. Perkara yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sebesar-besar dosa, sebesar-besar kesalahan manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia syirik kepada Allah. Dan banyak lagi lah perkara-perkara lain yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi jauhi. Maka sampai tahap itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam di-guide, dipandu arah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Warrujza fahjur. Muhammad, kamu dengan segala benda jahat tadi, warrujza fahjur, maka hendaklah engkau jauhi, jangan duk buat. Wala tamnu tastakthir, dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapatkan lebih banyak daripadanya. Jangan bila kita bagi sesuatu, kita wik orang, kita nak biar orang balas lebih daripada kita beri. Mana kita nak, orang panggil habuai tu, habuai dunia. Kita nak upah, kita nak balasan. Jangan. Ini disebut oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita, wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan niat dalam perut pedanya, dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripada tu. Bila beri ke orang, nak supaya orang balas. Jangan. Jadi sama juga bila kita berdakwah ajak orang, kita jangan niat sesuatu yang lain kecuali kita niat perkara yang kita buat itu adalah kita taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ay la tu'ti syai'an litaqluba aktsara minhu. Kerana nak disebut dalam ayat ni, wala tamnu tastakthir, jangan kamu beri sesuatu supaya kamu boleh menuntut lebih banyak daripadanya. Wa hadza khassum bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khas bagi Nabi dengannya itu oleh
khas dituju kepada Nabi, li'annahu ma'murun bi ajmalil akhlaqi wa asyrafil adab. Ini dituju khas kepada Nabi ayat ini kerana Nabi ini diarahkan supaya mempunyai akhlak bi ajmalil akhlaqi, mempunyai akhlak yang paling comel, wa asyrafil adabi, dan mempunyai adab yang paling mulia. Maka Allah Ta'ala ajar diri Nabi sebelum daripada Nabi nak bentuk orang ni, Nabi sendiri tu kena akhlak tu comel lebih pada orang lain. Maka Allah Ta'ala bentuk Nabi ni, wala tamnu tastakthir wa li rabbika fasbir, dan bagi menjalankan perintah Tuhanmu Muhammad, maka hendaklah engkau bersabar. Sabar ni dia ada dua sabar. Yang pertama, sabar alal awamiri, sabar di atas perintah. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat gotu, suruh kita buat goni al-awamir. Yang keduanya, perintah kita sabar, fasbir, dan kamu sabar di atas alan nawahi, di atas larangan. Hak mana Allah larang, tak boleh buat, jangan buat. Sabar. Kalau hak suruh, sabar. Bila suruh tadi ada suruh wajib, ada suruh sunat, ada suruh wajib. Hak mana wajib ni? Semaya ni wajib. Semaya fardu 5 ni wajib. Malah tak malah pun kena buat. Sabar. Maka Muhammad pun kena sabar. Lepas tu Nabi Muhammad jaga, kita pun jodoh jugalah. Kena sabar di atas perintah Allah wan nawahi, dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, fa idza nuqira fin naqur فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Kerana apabila telah ditiup sangkakala, fa idza nuqira, maka apabila ditiup sangkakala. Sangkakala ni sangkakala hok mana? Sangkakala hok mana ni? Fa idza nuqira fin naqur nufikha fis sur, apabila ditiup as-sur sangkakala. Wa huwa al-qarnu, iaitu sangkakala. An-nafkhatu tsaniyah, iaitu sangkakala yang kedua, tiupan kali kedua. Mana nu manusia bangun daripada kubur. Bukan tiupan sangkakala kali pertama. Dalam ayat ini yang maksudkan dengan ditiup sangkakala ni iaitu an-nafkhatu tsaniyah, tiupan kali kedua manusia bangun daripada kubur. فَإِذَا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ فَذَلِكَ maka demikian itu, yauma'idzin pada hari tersebut, yaumun merupakan yaum ni mana hari, asirun hari yang sukar, hari yang payah. Jadi hari payah. Yauma'idzin, pada hari itu, ishtaddal amru. Yaumun asir ini ialah ishtaddal amru, bersangatanlah urusan Allah itu terlalu amat detailnya. Detail lah. Kira-kira Allah SWT ini amatlah detail, amatlah orang panggil dahsyat. Dahsyat bagaimana dahsyat, hari ni tak rasa lagi, tapi akhirat tu kita akan rasa lah. Kita akan rasa betapa dahsyatnya yang kita tidak sangka, tidak menyangka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang buat benda baik besarnya zarrah, pasti yarahu, pasti dia akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang buat benda tu jahat, besar mana? Besarnya zarrah, besarnya atom zarrah. Yarahu, pasti dia akan lihat.
Kerana hari itu ishtaddal amru, bersangatan urusan Allah itu. Ishtaddal amru, dahsyatnya. Allah kira bicara Allah, kita tengok Masya Allah, dahsyat. Maka begitulah Allah SWT memperingatkan kepada kita umat Nabi Muhammad ni, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Hari itu memang payah. Sukar. Mana yaumun asir, hari yang payah. Alal kafirina ghairu yasir. Payah ni yang amat sukar ini di atas orang kafir itu ghairu yasir. Kepada orang-orang kafir lagi tidak mudah. Ghairu yasir, ghairu mana tidak, yasir mudah. Maknanya tidak mudah dia nak mengelak daripada azab yang akan menimpa. Tidak mudah untuk nak elak. Atas muka dunia ni tak ada masalah, sebab dunia ini syurga bagi kafir, tapi penjara bagi mukmin. Tetapi ketika berada negeri akhirat esok, ketika bangun daripada mahsyar, maka orang kafir ini alal kafirina ghairu yasir. Segala-galanya payah. Payah. Bagaimana kepayahan ni yang ditanggung oleh kafir ini? Kepayahan yang tidak diselangi kesenangan sedikit pun. Tak ada dicelah dengan senang ke mata, tak ada sedikit pun senang kemudahan, kebaikan kepada orang kafir. Alal kafirina ghairu yasir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tuan-tuan semua, sebab itulah kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala suruh kita semaya, suruh kita jadi orang beriman. Jadilah kamu orang yang beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu Islam. Jangan mati. Kalau tak Islam jangan mati, sebab penat. Penat. Kalau tak Islam, alal kafirin ghairu yasir. Kalau Islam, insya-Allah. Kalau tak Islam, penat. Jangan mati kalau tidak Islam. Maka matilah dalam keadaan Islam, baru selamat. Jadi alhamdulillah kita ni tak tahu lagi. Kita belum tahu lagi sama ada kita mati dalam Islam beriman ataupun tidak. Mudah-mudahan kita kena banyak ke doa supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan beriman. Sebab ceritanya kita tak nampak. Kita yang tak mati ni tak nampak, kecuali kita sendiri yang nak mati baru kita nampak betapa dahsyatnya gangguan daripada syaitan sendiri. Syaitan itu dia akan ganggu kita yang kita tak nampak. Hanya si mati saja yang nampak syaitan itu hadir, mengganggu dan mengajak supaya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Kita takut pada masa itu kita, dia panggil kalah, tewas. Na'udzubillahi min dzalik. Tewas bila syaitan rupa ayah, syaitan rupa dengan mak. Tu kita bimbang tu. Orang ramai duduk depan kita ni melihat kematian kita, mereka tak tahu kita hanya berdepan pada masa tersebut. Sebab itulah kita ni kena banyak ke doa pada Allah SWT. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan kamu pesongkan hati kami ba'da idh hadaitana, selepas kamu bagi hidayat kepada kami Islam iman ini. Ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan beri kepada kami ya Allah min ladunka rahmah, di sisi kamu itu ada rahmat. Beri kepada kami rahmat, kasih saya ketika kami nak mati ni. Tolong kesian, tolong saya kepada kami ya Allah, kesiannya kepada kami. Bila nak minta doa ni? Masa segar ni lah. Masa sihat ni jangan tinggal doa ini. Kerana doa ini ada ulama kata doa ini, siapa yang baca doa ini ada dapat rahmat daripada Allah SWT. Di antara cerita, di antara ulama sebut, ada di antaranya malaikat akan mendatangi mereka, membantu mereka menghalau syaitan-syaitan iblis ni. Di antaranya ada ulama
Sebut hok mari ni adalah Jibril sendiri mari halau. Mari halau syaitan iblis. Maka ketika itu bila dihalau syaitan iblis yang mengganggu orang mati ni, maka dia mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan baik dan tidak diganggu lagi oleh syaitan iblis kerana sudah dihalau oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya itulah dia panggil ad-du'a. Doa itu adalah silahul mukmin, senjata orang mukmin. Senjata dah. Senjata masa tu sebagai senjata. Kita tak nampak, kita rasa tak penting kahwin tak apa, tak doa tak apa. Tak payah doa kahwin ikut Tuhan beri. Ada jenis malah doa. Sedangkan doa itu al-ibadah. Ad-du'a al-ibadah. Ad-du'a hiya al-ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Doa itu merupakan senjata. Maka kita kena banyak berdoa pada Allah SWT. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Nabi kata siapa yang tidak doa pada Allah, Allah marah. Maka kita kena banyak doa. Maka seterusnya Allah SWT berfirman dalam ayat yang ke-11. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Muddathir ayat yang ke-11. Ini dia ada sebab asbabun nuzul, sebab turun ayat ni. Sebab turun ayat ni dharni wa man khalaqtu wahida, dia ada asbabun nuzul. Tidak semua ayat ni ada asbabun nuzul. Maka ahli tafsir menceritakan dan berpendapat ayat ini diturunkan berkenaan seorang yang nama dia Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia ni salah seorang pembesar Quraisy. Dia ni di antara pembesar Quraisy yang sohu, yang terunggul, yang hebat, sohu nama dia ni. Sebut nama Al-Walid bin Al-Mughirah ni masyhur dia ni. Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia ni harta yang banyak. Banyak Allah beri harta kepada dia dan anak pun ramai. Anak-anak dia pun ramai. Harta dia diibarat seperti sungai yang mengalir. Oh, banyak. Harta dia ni banyak, diibaratkan supaya dengan mengalirnya satu sungai tanpa henti-henti. Banyaknya. Dan dia ni ada kebun. Di Taif ni dia ada kebun ni yang sentiasa baik musim panas, musim sejuk, sentiasa berbuah. Kebun dia ni. Kaya dia ni. Kaya. Kebun ada dan harta banyak. Tetapi silap dia kufur. Dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pula
Bila Allah Ta'ala bagi nikmat-nikmat yang banyak, tapi dia ni masih kekal dengan keingkarannya, dengan kedegilan dia. Keras pedas sungguh. Dan dia engkar dengan ayat-ayat Allah SWT, dan dia bukan setakat engkar, bahkan dia menuduh, dia tohmah, dia maki, dia kutuk ayat-ayat Allah SWT. Dia kata apa? In hadza illa sihrun yu'thar. Ni sihir belaka ni, bagai sihir. Berat tuduhan ni. Ni in hadza illa qaulul bashar. Ni ayat-ayat Muhammad baca ni, ini bukan ayat Allah. Bukan ayat Allah. Berat dia bagi. Ni ayat-ayat manusia reka ni. Berat. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala tuju kepada dia ni. Tuju kepada dia. InsyaAllah kita akan lihat bagaimana Allah Taala menceritakan keadaan dia sebut. Allah paparkan. Allah SWT sebut dalam ayat yang ke-11. Allah Ta'ala sebut Zarni wa man khalaqatu wahida. Daripada cerita Allah Ta'ala mengancam secara umum, tadi, maka tiba-tiba Allah Ta'ala tuju ke atas sorga pula. Ni marah benar ni. Allah Ta'ala marah benar ni. Tuju atas sorga dia ni. Zarni wa man khalaqatu wahida. Biarkan zarni, mana Allah Ta'ala tak apa, hak ni berikan aku, lok kepada aku. Wa man khalaqatu wahida, biarkan aku sahaja membalas orang yang menentangmu wahai Muhammad. Yang aku cipta dia ni dalam keadaan dia ni sebatan kara. Mula-mula dia bangun lanja bulat, lanja bogeh, kecek celeh, besar nak bodoh bang. Mula-mula daripada perut mak tu kecek celeh, tak ada gapo satu, pakaian tak ada gapo, tak ada. Wa man khalaqatu wahida, dia sebatan kara je, tak ada pengaruh, tak ada pitih, tak ada harta, tak ada apa ni. Tak apa lah ni lak. Hak ni Muhammad kamu jangan cara. Hak bahagia dia memusuhi kamu, dia khianat kamu, dia tuduh kamu, dia fitnah kamu, dia maki Quran dan sebagainya. Hak ni tak ada masalah. Allah kata zarni, hak ni cerita bahagian ni, hak ni biar Muhammad kamu jangan cara. Hak ni lak kepada aku sendiri. Hak ni marah benar ni. Ayat ni Allah Ta'ala murka. Khalaqatu wahida, aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, tidak berharta dan anak pinak. Ya seorang bening, tak ada anak, tak ada. Mula-mula ke? Wa ja'altu lahu malam mamduda. Dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak. Malam mamduda, harta yang mamduda, yang dipanjangkan. Kita panggil kalau kita baca Quran mat. Huruf mat ni ada 3, alif waya ke? Huruf mat, huruf panjang. Alif waya, alif atas ba, baya bawah bi ke panjang. Bawah depan bu, ba, bi, bu. Ni. Ta alif atas ta, ta ya bawah ti, bawah depan tu, ta ti tu. Ke panjang. Maka mamduda ni mana dipanjangkan? Ma dan mamduda, harta dia ni aku beri kepada dia ni banyak. Wa banina syuhuda, dan bukan setakat harta aku bagi kepada dia, serta anak pinak. Dan aku bagi kepada dia ni anak-anak yang ramai. Wa banina syuhuda disebut di dalam ini. Wa ja'altu lahu malam mamduda, aku bagi kepada dia ni harta yang banyak. Wasi'an muttasilan, yang bersambung-sambung, tak putus-putus. Minaz zuru'i wad-duru'i wat-tijarah, daripada tanaman, daripada perniagaan, bisnes. Banyak aku beri kepada dia ni. Wa banina syuhuda, Allah ngukit berat ni. Allah ukit dulu. Biar tahu kisah dia lagu mana.
Anak-anak ni 10 atau akthar, 10 ataupun lebih. Anak ni kalau dia tak ada nak seorang apa payah. Sebabnya anak ni Allah bagi. Allah bagi, bukan kita boleh buat sendiri. Allah bagi. Jadi anak-anak ni kalau dia tak boleh 10 tahun pun Allah tak bagi, tak ada. Siapa kau tua, siapa kau mati pun tak ada anak pun ada. Bila orang tanya anak apa orang, sudah tak marah. Ada kecewa. Siapa tak pergi makan kenduri, tak pergi mewaris waras, tak pergi adik-beradik sebab takut soalannya anak apa orang. Kecewanya. Tapi dia ni anak dia ni 10 ataupun lebih. Dalam tafsir Jalalain disebut 10 atau akthar. Syuhuda yashhadun. Syuhuda maknanya anak-anak ni ada di depan mata. Ramai anak dia ni. Wa mahattu lahu tamhida. Mana? Wa mahattu lahu tamhida. Dan bukan setakat anak-anak yang ada di sisinya ramai, bahkan wa mahattu lahu tamhida, dan aku memudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan semudah-mudah. Oh, pitih mudah. Dah lah kaya dia. Bila orang kaya ni Allah bagi kekayaan kepada dia, dia panggil buat bisnes atas kekayaan yang sedia ada. Modal Allah beri, contoh. Dah modal hok ada dah 50 juta contoh. Dia buat bisnes gapo dia yang boleh tahan buat. Dengan modal 50 juta, dia buat gotu boleh, buka kilang gani boleh, kau kaya. Hok kaya dah kau kaya. Maka Allah Ta'ala sebut wa mahattu lahu tamhida, dan aku tambah lagi, aku beri lagi mudah kepada dia untuk nak mendapatkan kekayaan. Kau kaya Allah beri mudah kepada dia. Thumma yatama'u an azid, kemudian ia ingin sangat, dia tamak thumma yatama', kemudian dia tamak an azid, bahawa aku tambahkan lagi. Tak cukup. Hok ada dah tu kau nak lagi. Hok ada dah, hok kaya raya dah, nak lagi. Dia panggil tidak ada sifat qanaah. Bukan kata kita kaya dah, kita kena ingat orang yang susah, iaitu dengan kita mesti bui, mesti. Apa dia? Zakat. Mesti. Hak sedekah, hak tidak mesti tak ada masalah. Hak tu sunat. Nak sedekah biasa tak ada masalah. Tapi bila siapa tahap, mesti keluar zakat. Sebab zakat-zakat ni untuk fakir miskin, untuk asnaf-asnaf. Tetapi kisah apa ni, Al-Walid bin Al-Mughirah ni, lagu mana pula kisah dia? Maka kisah dia ni thumma yatama'u an azid. Dah kaya di atas, kaya sudah kaya, tetapi masih lagi tidak puas hati, nak lagi kaya. Maka Allah Ta'ala, orang panggil membongkarkan ketamakan dia dalam diri dia. Allah Ta'ala bongkarkan. Orang tak tahu ni, tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala sebut thumma yatama'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida, tidak sekali-kali akan ditambah. Allah Ta'ala kata tidak sekali-kali akan ditambah. Ini dia panggil ayat ni ayat mengherdik, ayat menyergah. Innahu kana li ayatina anida, kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat kami. Sebab nampak ni korang ajar benar ni, celaka benar dah ni.
Al-Walid bin Al-Mughirah ni celakomna ni, innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda sa'uda. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, aku akan menyeksanya dengan azab yang memuncak beratnya. Aku akan azab. Atas dunia tak ada masalah lagi, tapi akhirat aku akan azab dengan seberat-beratnya. Allahu Akbar. Bila Allah SWT sebut lagu ni bukan secara umum tetapi secara khusus. Allah Ta'ala janji Allah SWT akan azab ke dia. Azab ke dia, innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu tu dia. Al-Walid bin Al-Mughirah tu. Hu tu dia tu Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi Allah Ta'ala janji di akhirat ni Allah Ta'ala akan seksa dengan azab yang memuncak, beratnya, sakitnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Ta'ala sebut, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi pasal dia ni. Panjang lagi cerita ni, beberapa ayat lagi kisah Al-Walid Al-Mughirah. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita akan sambung esok. Innahu fakkara wa qaddar. Wallahu alam. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.